perkenalkan itu Nusantara. Kenapa orang Malaysia guna? Lah, habis kita guna apa? Alam Melayu pun tak boleh, Nusantara pun tak boleh. Seorang profesor dari Malaysia dan beberapa YouTuber Indonesia, di mana profesor tersebut mengalami tekanan atau kesulitan menghadapi argumen yang dilontarkan. Berikut ini videonya. Nusantara, dia marah pula. Dia kata itu perkataan kami. Buya Hamka yang perkenalkan itu Nusantara. Kenapa orang Malaysia guna? Lah, habis kita guna apa? Alam Melayu pun tak boleh, Nusantara pun tak boleh. Nusa itu Nusa antara pulau-pulau. Itu maksud Nusantara. Habis kita nak guna apa? Siapa guna alam Melayu? Alam Melayu, di mana alam Melayu? Khayalan, halu apa? Halunisasi dia kata kan. Jadi saya kata, habis saya nak guna apa? Kita dah cuba lagi, kita guna alam Melayu lah. Sebab berdasarkan peta ini kita alam ni. Tapi alam kita tidak seperti alam di dunia Arab atau Afrika. Dia terus ada pasir, ada daratan. Dia boleh ke sana kemari dengan berjalan kaki. Tetapi alam kita ini terpecah. Disebabkan berlaku gempa demi gempa. Asalnya ini satu ini. Jadi dia terpecah. Mereka mahir dalam maritim. Nak pergi ke rumah saudara dia, adik-beradik dia yang sebelah sana, dia kena naik kapal. Justru orang-orang di sini hebat dalam bab maritim. Sebab tu kita dapati ada catatan bahawasanya pada tahun 1000 BCE, kajian saya BC. BC makna sebelum zaman Nabi Isa. Zaman Nabi tu. Selepas banjir besar Nabi Nuh. Kemudian sebelum, saya buat genealogi tu daripada Nabi Adam lagi. 13 tahun. Jadi kita tahulah ceritanya. Orang tadi tu kita dah boleh jawab. Poin itu dah ada kat sini kan. Jadi bila kita cerita 1000 BC tu tidaklah jauh sangat. 1000 BC tu selepas zaman Nabi Musa. Musa ke Isa tu banyakkan Nabi-Nabi. Jadi orang Melayu dah ada. Ini tak ada dalam buku catatan sejarah kita, ada. Tak ada. Kat mana jumpa? Dia banyak dalam high impact journals. High impact journals ni yang publish dalam jurnal-jurnal yang bermutu tinggi. Dia tak ada, bukan orang kita, bukan orang Asia Tenggara pun. Orang Mak Saleh tu yang tulis. Dia yang nampak dunia kita. Kita duduk dalam ni tak nampak siapa kita. Orientalis ada dua. Orientalis yang jujur dan ada orientalis yang tidak jujur. Itu. Yang jujur itu menceritakan benda yang betul. Seperti yang saya rujuk dalam penulisan Profesor Shahradar dalam artikel dia 1927, dia mengatakan simbol tulisan Batak, rencong apa semua tu dia datang ke Sumatera dulu. Kan daripada Arab ni, daripada sini, dia tak akan tempuh kita dulu. Sebab kita ni kan macam ada tak ni Sumatera, dia akan jumpa Sumatera. Sumatera ni dia pulangnya macam Sampan Sengit tu. Sampan Sengit. Jadi Sumatera Barat itu tinggi, kan Gunung Padang itu. Jadi di situ dia tidak di dalam air itu. Yang timur saja yang itu. Sebab itu Palembang sekarang kan kawasannya cantik. Itu di tepi pantai itu. Dulu itu dalam air itu. Jadi mereka ini datang daripada sini. Orang-orang kan pusat tamadun manusia bermula di sini. Di dunia Arab ini, di Mesopotamia dia peta Kasan area, dia macam bulan sabit, pusing siapa sih? Daripada Iraq, pertemuan antara sungai Dajlah dan sungai Euphrates itu, Tigris itu, Euphrates Tigris, Dajlah Furat, dia ada Arabic names dengan English names. Jadi pada sini straight pergi bawah ke Syria, di bawah Turki ni, waktu Turki tadi kita sebut. Jadi diturun sini. Ini adalah pusat pemerintahan awal dunia. Ini bersujud oleh ahli sejarah lah. Tapi kalau ada petik, so kita ada jumpa pula dekat sana, dekat China, dekat Jawa ke dekat. Ini dipersetujui oleh dunia, sejarah dunia. Kita kena pakai. Kalau kita nak pakai yang kita baru berjumpa, tak di-recognize lagi oleh UNESCO ke apa ke. Macam saya di akademik, kalau kita tulis artikel, tak publish lah artikel kita. Dia sudah ada jalurnya.
kecuali kalau kita dapat buktikan dengan bukti yang kukuh, ya, maksudnya penemuan terbaru. Itu tidak menjadi masalah. Tapi jalur dunia ini kita kena ikutlah. Inilah peta dunia. Kalau kita letak Afrika ni buka sini atau buka sini, salah lah. Kena ikut, itu maksudnya. Jadi di sini, bila di sini dunia, negara tua ialah Iraq, Syria, Yaman, Mesir. Itu negara tua tu, pusat peradaban dunia. Dan banyak sources-sources yang antiquity ada di situ. Sebab tu pihak penjajah ingin menguasai ni. Maksudnya Palestin tadi, Iraq, Syria tu Palestin juga, ke bawahnya Palestin, Mesir, Yaman. 5. Negara-negara ini menyimpan banyak sejarah dunia. Dia adalah otak dan hati dunia. Jadi kita telah berhubungan dengan sini sebenarnya. Tapi disebabkan tajuk kita dengan Osmaniyah, saya terpaksa skip lah kat sini, ya, pengerusi, ya. Saya terpaksa pergi ke, dia kata Osmaniyah kena pergi sini. Osmaniyah dekat sini. Tapi sebenarnya hasil daripada sini ke sini. Usul dia. Okey, ya. Kita pergi. Okey, apa takrif Melayu? Tak sampai lagi rupanya, baru nak sampai. Di Timur Asia Tenggara, Kesultanan Melayu Melaka. Dah mula Melaka nah. Bila sebut Melaka, dia mesti 1400 ke atas. Dia tidak ada cerita 1300 ke atas tentang Melaka ke dalam buku-buku kita. Kalau ada pun selingan saja. Sriwijaya tu pun dia tidak detail. Sebab tu anak-anak bangsa kita, anak-anak bangsa Melayu ni tak tahu kat mana Sriwijaya. Oh, kat situ, ikut saja. Nampak tak? Jadi kita tidak mempunyai jati diri apabila kita tidak mengetahui sejarah yang betul. Kita percaya bulat-bulat sejarah yang ditulis oleh penjajah. Ya. Kesultanan Melayu Melaka merupakan kuasa besar di Asia Tenggara yang berlatar belakangkan agama Islam. Itu. Berjaya meluaskan jajahan takluk dan menyebarkan Islam ke negeri-negeri yang ditawan. Semuanya bermula dengan penaklukan Melaka ke atas Kampar dan Siak. Itu di Palembang. Yang kemudiannya menjadi penghubung kepada Melaka untuk menguasai bahagian timur Sumatera. Mana Melaka pernah menguasai bahagian timur Sumatera. Kuatnya Melaka ini, ya. Selain dari Pahang, terdapat beberapa lagi buah kerajaan yang berjaya ditawan Melaka. Antaranya ialah Inderagiri, Palembang, Jambi, Lingga dan Tungkal. Ya. Beberapa buah kawasan dan wilayah berjaya ditakluk dan diletakkan di bawah wilayah dan negara taklukan Melaka. Antaranya ialah Pahang. Pahang itu negeri jajahan Melaka. Seneng Ujong tu Sungai Ujong. Sungai Ujong tu negeri Sembilan. Jeram mana? Jeram Selangor. Langat Selangor. Siak Langat Indragiri Sumatera. Palembang Sumatera. Jambi, Linggal, Tunggal, Siam pun ada. Sebenarnya tak diberitahu cerita betul. Brunei bawah Melaka, besarnya Melaka ni menguasai. Bentan ni Johor kan? Johor kan? Bentan Johor. Riau Lingga itu di kawasan dekat Sumatera itu ada kan pulau apa, Natuna. Natuna itu bawah Melaka itu. Kampar dan Siak, Rupak, Jambi dan terusnya urulang. Bengkalis Melaka itu termasuklah Kepulauan Karimun. Besarnya Melaka ni. Nampak tak? Maksudnya itu adalah Melaka. Dia tak tulis pula Kelantan Kedah. Kenapa Adalah cerita tu. Ada ceritanya, ya. Pertahanan khas
Keras di kawasan Laut Sumatera Selatan, di Kawan Rapi. Sumatera Selatan, di Kawan Rapi, dan setiap negeri di bawah jajahan di bawah taklukan Melaka perlu menghantar ufti kepada Sultan Melaka. Maksudnya Sultan Melaka dah minta dengan jajahan ini hantar ufti kepada dia. Tanda Melaka menjaga keselamatan pertahanan mereka. Besarnya. Habis apa hubungan dengan Osmaniyah? Ini 11.300 ni.